Didik TV KPM. Yang seterusnya, kita akan lihat kepada standard pembelajaran terlebih dahulu, iaitu standard pembelajaran yang keempat ini adalah kita nak berkomunikasi mengenai aplikasi elektrolisis dalam industri. Pada akhir siaran, saya mengharapkan murid boleh memahami aplikasi elektrolisis dalam industri. Jadi, kita lihat yang pertama, Sean, pengekstrakan logam. Bagi pengekstrakan logam, kita dah belajar, bagi yang murid-murid yang dah belajar di tingkatan 2, so kita ada belajar mengenai pengekstrakan logam. So bagi logam-logam yang reaktif seperti kalium, natrium, kalsium, magnesium dan juga aluminium, cara pengekstrakannya dia tak boleh diekstrak menggunakan karbon. Dekat relau yang panas kan, dia tak boleh buat macam teknik tersebut, iaitu teknik menggunakan karbon. Dia perlu menggunakan teknik yang menggunakan elektrolisis. Jadi biji kita panggil biji-bijinya ataupun garam perlu diasingkan, perlu diekstrak menggunakan proses elektrolisis. Elektrolisis leburan biji dan juga garam tersebut. Ini gambar yang saya dapatkan daripada buku teks tingkatan 5. Daripada gambaran tu kita boleh lihat leburan tersebut dipanaskan dan kita dapat lihat anod daripada karbon tu diletakkan di bahagian atas. Di bahagian atas ni adalah anod, katodnya adalah di bahagian tepi ni. Jadi dia dapat mengasingkan kita panggil karbon leburan tadi. So kita dapat asingkan, dapat ekstrak biji tersebut dapat menghasilkan logam tulen. Itu cara kita nak ekstrak logam reaktif daripada cara elektrolisis tersebut. Itu yang pertamalah. So kita lihat yang kedua, iaitu dipanggil proses penulinan logam. Proses penulinan logam ni dia sangat perlu apabila kita biasa jumpa logam-logam dalam bentuk yang tidak tulen. Bila kita dapatkan bahan-bahan daripada bumi, so dia dalam bentuk keadaan yang bercampur dengan kita panggil unsur lain. So dia dalam keadaan yang tidak tulen. So kita perlu ekstrak dia ataupun kita perlu tulinkan logam tersebut. Boleh so tidak tulen ni adalah biasa yang kita jumpai. Dan kita perlu tulinkan menggunakan teknik elektrolisis. Ini adalah contoh gambar kuprum. Kuprum ni adalah logam yang kita boleh dapatkan, yang kita gunakan dalam kehidupan kita. Contoh macam untuk kita wire elektrik semua kita gunakan kuprum. Dan ini adalah cara kita nak tulinkan logam kuprum ni. So ion-ion logam tersebut perlulah dilarutkan untuk membentuk elektrolit. Kan ada 3 perkara yang perlu yang ada, iaitu sumber elektrik, elektrod dan juga elektrolit. Dan kita perlukan larutan kuprum tadi untuk kita asingkan, kita hasilkan logam kuprum. Dan logam kuprum ni yang tulen kita dapat di bahagian katod ke anod? Sean? Pada bahagian yang tulen ni go? Yang tulen. Katod ni go? Katod. Jadi yang bahagian yang tak tulen ni, so kita akan tinggalkan di bahagian anod. Yang ketiga adalah penyaduran. Penyaduran logam, kita nak gunakan proses elektrolisis ni untuk kita menghasilkan logam-logam, kita nak sadurkan logam-logam yang berharga seperti emas, platinum dan juga perak untuk dalam kos yang rendah. Sebagai contoh, saya nak beli cincin tetapi duit tak cukup. Saya beli yang cincin emas yang disadur, yang lebih murah. Tapi dia punya kandungan emas tu nipis je, hanya di lapisan luar sahaja. Itu yang kita nak hasilkan dia dalam keadaan menarik dan juga kita nak bagi tahan hakisan, so kita akan sadurkan dengan logam-logam yang berharga ini. Jadi tapi lapisannya lapisan nipis sajalah. Dan dia lebih murah berbanding logam yang berharga yang peratusannya lebih tinggi. Seterusnya adalah elektropenggumpalan. Apa yang dikatakan elektropenggumpalan ni adalah satu inovasi yang kita cuba untuk lakukan menggunakan proses elektrolisis.
iaitu kita nak pengolahan air sisa. Air yang kotor kita nak bersihkan dia menggunakan teknik elektrolisis. Dan projek ini dah dilakukan untuk contohnya air yang dihasilkan waktu canting batik, air itu kan kotor. So kita gunakan elektropenggumpalan ni untuk membersihkan air itu sebelum disalurkan keluar ke laut dan sungai. So dia akan membersihkan air tersebut. So ada dua aplikasi yang digunakan dalam elektropenggumpalan ni. Yang pertama adalah elektrolisis. Bahagian elektrolisis, so kita ada anode, ada kathod dan juga elektrolit yang mana kita akan mengayonkan aluminium untuk menghasilkan ion aluminium. Ion aluminium bercas positif. Di situ pada kathod kita akan hasilkan ion hidrogen yang mana kita akan bebaskan dalam bentuk gas. Tapi kalau Sean perhatikan, so kita ada ion yang wujud juga selain daripada ion aluminium tadi, iaitu ion hidroksida. So ion hidroksida dia akan bergabung dengan ion aluminium tadi dan juga benda asing ataupun kotoran tadi, bahan pencemar. Apabila dia bergabung tiga, so dia akan menghasilkan satu keadaan ataupun satu bahan yang dipanggil flok. Yang dipanggil flok ni adalah keadaan dia berat. Dia berat. Apabila dia bergabung tiga ni, so dia akan terenak ke bawah. Ataupun dia akan naik ke atas apabila dia terperangkap pada gas hidrogen tadi. Itu untuk bahagian elektrolisis. Bahagian penggumpalan pula, tadi yang saya cakap tadi, so gumpalan flok tadi dia akan hasil gabungan ion aluminium, hidroksida dan bahan pencemar. So dia akan berat, dia akan turun ke bawah ataupun dia naik ke atas. So hasilnya air yang bersih di bahagian tengah. Itu dia punya bahagian penggumpalan. So flok-flok ni antara di bawah dengan atas lah. So dia tak ada masalah. Air yang kita hasilkan tu dia akan jadi air yang bersih. Itu adalah 4 aplikasi elektrolisis dalam industri. Boleh ya Sean? Boleh cikgu. Boleh. Jadi boleh saya tanya soalan lagi, Sean? Boleh ya? Untuk cikgu lagi? Boleh je. Boleh ya? Boleh. Jadi kita tengok kepada soalan. So ini dalam situasi lah rohani. Saya ambil contoh rohani lah. Mendapati bahawa sebatang paku besi telah berkarat. Dengan menggunakan pengetahuan elektrolisis yang kita belajar hari ini, saya huraikan secara ringkas cara untuk kita mengelakkan pengaratan paku besi tadi. Cikgu. Untuk mengelakkan pengaratan paku besi itu, kita kena jalankan satu proses elektrolisis iaitu penyaduran itu. Tapi untuk proses elektrolisis kena ada 3 benda penting iaitu elektrolit, elektrod dan juga bekalan elektrik. So maknanya untuk ni dari segi elektrod tu kita ada 2, anod dan kathod. Untuk kathod tu kita letakkan paku besinya Igo. Betul. Untuk anod pula kita letakkan kuprum tulen Igo. Kuprum tulen. Jadi dan bagi bahan elektrolit kita gunakan kuprum 2 sulfat Igo. Kuprum 2 sulfat yang kita gunakan tadi. Ya betul. Dan disebabkan elektrolisis ni tidak boleh berlaku tanpa adanya bekalan elektrik, kita kena salurkan arus elektrik itu ke dalam bahan yang kita dah sediakan. Bahan yang kita sediakan. Komponen 3 betul Sean. So kita tengoklah, memang jawapan yang Sean berikan tu memang jawapan yang betul dan tepat. Jadi memang saya tak nafikan lagi. Jadi kita tengok huraiannya sama seperti yang Sean maklumkan, iaitu paku besi itu dijadikan kathod. Anodnya adalah kita gunakan kuprum tulen dan elektrolitnya adalah kuprum 2 sulfat. Jadi arus perlu dialirkan supaya kita dapat menjalankan proses elektrolisis. Daripada situ memang jawapan yang betul lah. Daripada situ saya tak boleh nak kata apa lagi. Saya simpulkanlah kesimpulan untuk hari ini. Sean, memang kita belajar hari ini adalah tajuk yang bab 6 iaitu elektrokimia. Kajian mengenai bidang kimia yang ada hubung kait dengan fenomena elektrik dan kimia. Terdapat 2 jenis sel, iaitu sel elektrolitik dan sel kimia. Manakala kita belajar tentang, kita buat eksperimen elektrolisis, betul? Ya, betul. Dalam keadaan pepejah, leburan dan juga aqueous. Tapi yang boleh menjalankan elektrolisis hanyalah dalam keadaan leburan dan juga aqueous. Jadi
Daripada situ kita akan lihat juga faktor-faktor yang mempengaruhi elektrolitik, proses elektrokimia ni adalah dia punya siri elektrokimia, kepekatan elektrolit dan juga jenis elektrod yang kita gunakan. Okey. Dan daripada situ kita ada fokuskan juga aplikasi yang kita gunakan dalam industri, iaitu yang pertama adalah pengekstrakan logam. Yang kedua adalah penulinan logam, penyaduran logam dan juga pengolahan air sisa menggunakan elektropegumpalan. Okey, terima kasih Cikgu atas pembelajaran kita pada hari ini, dan sebelum kita mengakhiri sesi kita, bagaimana pula prestasi saya sepanjang pembelajaran kita, Cikgu? Ya, daripada sini saya boleh katakan Sean memahami dari 4 bahagian yang kita bincangkan. So Sean menguasai kesemua bahagian yang kita bincangkan hari ini. So tahniah banyak-banyak. So Sean, saya hari ini saya tambahkan lagi 4 Sean. Lagi 4 Cikgu. Terima kasih Cikgu. Dan kepada mereka yang menonton sekarang, sekiranya mereka ingin mendapatkan latihan pengukuhan daripada mana, Cikgu? Jadi untuk latihan pengukuhan, sumber-sumber yang kita boleh dapatkan ataupun bahan yang kita kongsikan pada hari ini, anda boleh rujuk pada sumberku. Didik TV KPM